Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini saya ingin bercerita sedikit mengenai suatu tajuk yang agak popular dengan keadaan kita sekarang, iaitu COVID-19. Wabak COVID-19 atau coronavirus yang melanda negara kita, bahkan bukan negara kita tapi satu dunia. Wabak yang sangat dahsyat yang melanda satu dunia pada ketika ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, COVID-19, coronavirus, merupakan suatu wabak pandemik yang agak dahsyat di sejarah tamadun manusia. Antara sejenis wabak penyakit yang boleh dikatakan sangat dahsyat lah, kerana memberi impak yang besar terhadap sesebuah negara itu. Bahkan bukan negara Malaysia saja, tapi ia bermula daripada negara China, kemudian merebak ke seratanya, sehinggalah ke tanah Itali, ke Iran. Satu dunia dah terjebak sekarang dengan penyakit coronavirus ataupun COVID-19 ni. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang kita kena fikir apa asbab dan kenapa Allah SWT itu memberi ujian dan dugaan kepada kita semua pada ketika ini, sehingga kan haji dan umrah juga dikatakan pada tahun ini ibadah tersebut dah tak dapat dilaksanakan pada tahun ini. Haji dan umrah tak dapat dilaksanakan untuk pertama kalinya, di mana Kaabah juga ni di Masjidil Haram kosong, tak ada orang, lengang. Biasanya terlalu ramai umat Islam menjalankan haji atau umrah, tetapi kosong sekarang, kosong di Kaabah, di Masjidil Haram. Jadi kita kena fikir tuan-tuan, atas asbab apa Allah SWT itu hantarkan tentera-tentera coronavirus ini kepada setiap pelosok dunia. Atas sebab apa? Antaranya sebelum kita, saya tak nak mengulas dengan lebih lanjut coronavirus ini pun disebabkan oleh apa. Ada kalanya macam-macam pendapat kalau kita tengok sekarang tuan-tuan. Mungkin ianya adalah antara apa semua jadi haiwan-haiwan liar ni kan, seperti kelawar apa. Dan ada juga yang mengatakan bahawa coronavirus ini dikatakan berpunca daripada senjata yang manusia cipta. Senjata yang puak-puak Illuminati dan juga puak-puak Freemason ni buat. Pada sebab apa tahu, Illuminati dan Freemason ni antara matlamat mereka adalah mewujudkan New World Order. New World Order salah satu daripada mission orang adalah untuk mengurangkan populasi dunia ini. Tapi saya tak nak mengulas dengan lebih lanjut itu, sebab saya bukan pakar dalam itu. Tuan-tuan dan puan boleh menganalisa sendiri atau boleh rujuk kepada yang lebih pakar mengenai Illuminati dengan Freemason ni. Tapi saya nak berbalik kepada tajuk kita tadi, atas sebab apa kenapa Allah hantarkan tentera coronavirus ini untuk keadaan kita sekarang. Antaranya tuan-tuan, sebab kita ni, manusia ini sekarang, kita terlampau kejar dunia, kita terlampau leka dengan dunia kita. Kita terlampau kejar dunia kita. Kita langsung dah tak ada masa dengan keluarga kita tuan-tuan. Jika kita kaji balik, jika kita renungkan diri kita balik, bagi mak ayah ke, bagi anak-anak ke, mereka dah kurang meluangkan masa bersama keluarga mereka di rumah. Jadi setiap kali bila apa-apa berlaku ke, baru atas masa tu lebih banyak diluangkan di luar bersama kawan-kawan, di tempat kerja. Mereka kurang meluangkan masa bersama keluarga. Jadi oleh kerana itulah antara hikmah kalau kita nampak kenapa coronavirus ini dihantar dan kita sekarang ni berada di perintah kawalan pergerakan yang dikeluarkan oleh kerajaan, sebab Allah nak kita luangkan masa bersama ahli keluarga kita. Sebab Allah nak kita rapatkan balik silaturahim sama keluarga kita.
Kita rapat balik dengan mak ayah kita, kita buat amal ibadah sama-sama, kita makan sama-sama, kita duduk semeja sama-sama, kita luangkan masa, kita dengarkan masalah tu sama-sama dengan ahli keluarga. Dulu kita dah lama tak buat benda ni tuan-tuan. Kita dah jarang makan dengan ahli keluarga kita sendiri, kita dah jarang dengar masalah anak-anak kita sendiri. Inilah tiba masanya untuk kita pulihkan semula keadaan itu, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan juga, kadang-kadang apa yang kenapa coronavirus ini dihantar satu adalah kerana ialah macam saya cakap tadi, kita kurang luangkan masa bersama ahli keluarga kita. Yang kedua adalah kerana kita ni terlampau kejar dunia sehingga kita tidak ada masa untuk solat. Kita tidak ada masa untuk singgah ke masjid. Kita tidak ada masa untuk melakukan amal-amal ibadah. Okay. Bagi mereka yang telah bersibuk dengan bekerja, dalam seminggu tu sekali je singgah pergi masjid. Itu pun untuk solat Jumaat. Lain, Allahu Akbar, kita terlampau deka sekarang, tuan-tuan. Masjid itu kita pandang sebelah mata je. Okay. Bahkan kalau tak sembahyang di masjid, sembahyang di rumah pun tak mau. Alasan kerana apa? Sibuk kerja. Okay. Jadi hari ini Allah hantarkan coronavirus ini adalah sebab apa? Sebab Allah nak tengok, adakah kita ni masih lupa dengannya ataupun kita ingat kepadanya. Masjid sekarang dah ditutup, tuan-tuan. Masjid sekarang dah ditutup. Okay. Masjid surau dah tak ada lagi orang sembahyang berjemaah. Dah tak ada lagi majlis-majlis ilmu yang diperdengarkan di masjid-masjid dan surau. Jadi apa yang kita buat sekarang, tuan-tuan? Adakah kita masih leka dengan dunia ataupun kita dah mula sedar? Jadi kita kena renung-renungkanlah, tuan-tuan. Kita ni juga lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saban hari, okay, semakin kita berjaya, kita kufur. Kita lupa dengan segala apa yang nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Allah beri kita kekayaan, Allah beri kita harta, Allah beri kita rupa, Allah berikan kita segala nikmat. Tapi apa yang kita buat? Kita tak bersyukur, kita tak reti bersyukur kepadanya. Bila sesuatu itu berlaku, kita membangga diri, kita riak, kita tunjukkan kekayaan kita, kita tunjukkan segala harta yang kita ada. Kita nak sedekah, kita tunjukkan kepada orang ramai. Sedangkan dalam Islam atau patah juga mengatakan, kalau kita nak bersedekah ni, biarlah tangan kanan yang memberi, sehingga tangan kiri pun tak tahu yang tangan kanan yang memberi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini Allah hantarkan coronavirus ini kepada kita supaya Allah nak tengok di kesempatan ini, pada waktu genting seperti ini, apa yang kita buat untuk kita memperbanyakkan lagi amalan kita. Adakah kita masih nak beriak? Adakah kita masih nak menunjuk-nunjuk harta kita untuk kita sedekah kepada orang ramai? Ataupun sebaliknya, okay, apa yang harta yang kita ada sekarang, bagi golongan-golongan yang berkemampuan, harta yang kita ada sekarang, apa yang kita buat? Adakah kita terus, kita dengar masalah ini, harta itu kita simpan lagi ke dalam peti besi, lagi kita nyorokkan, ataupun kita infakkan, ataupun kita wakafkan, ataupun kita buat sesuatu yang baik pada waktu kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ramai berpendapat bahawa adakah inilah tanda-tanda besar, okay, untuk kiamat itu berlaku. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa hadapan. Apa yang kita mampu, apa yang kita boleh lakukan sekarang, tuan-tuan, adalah kita berdoa banyak-banyak kepada Allah SWT. Kita ni hamba yang berdosa. Jika kita dijemput oleh Allah SWT hari ini, adakah kita sudah bersedia, tuan-tuan? Adakah kita sudah mampu untuk menjawab segala persoalan malaikat? Adakah kita mampu
dan kita bersedia untuk menghadap alam di sana. Kita tak mampu, tuan-tuan. Kita masih belum bersedia. Jadi oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, apa yang kita kena buat sekarang? Berdoa banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah peluang. Inilah sekarang peluang yang ada. Gunakanlah peluang ini untuk tambahkan amal kita, untuk kita membuat sesuatu amal yang lebih baik daripada sebelum ini. Dan kita ambil iktibar dan pengajaran, kerana sesungguhnya waktu kita semakin dekat. Kadang-kadang kita kena fikir, tuan-tuan, berapa lama lagi Allah izinkan kita untuk menumpang hidup di dunia ini? Berapa lama lagi Allah izinkan kita untuk bernafas? Berapa lama lagi Allah izinkan untuk kita meminjam segala apa yang kita ada sekarang? Itu kita kena fikir dan renungkan bersama-sama. Mudah-mudahan insya-Allah, marilah kita berdoa sama-sama agar wabak coronavirus atau COVID-19 ini segera beransur pulih sebelum menjadi Ramadan dan juga Syawal. Mudah-mudahan akan ada sinar wajah yang baru, dan sama-samalah kita mengharapkan agar negara kita, bahkan dunia kita, sentiasa terpelihara daripada sebarang wabak penyakit dan juga perkara-perkara yang dahsyat ini berlaku. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mendoakan untuk para frontliners kita, para doktor, nurse, polis, tentera dan lain-lainnya, agar sentiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus berbakti kepada bangsa, agama dan negara, insya-Allah. #stay at home.